Surah Suratul Zuhruf ayat 57. Walamma dan manakala. Duriba di sini duriba bukan makna pukul ya. Walaupun daripada perkataan doroba, duriba majhul tapi bukan makna pukul. Telah dijadikan ia. Telah dijadikan ia Ibnu Maryam, anak Maryam. Masalan, satu contoh. Iza tiba-tiba, kaumuka kaum engkau, minhu daripadanya, yasiddun mereka bersorak. Ayat yang ke-58, waqalu dan telah berkata mereka, lihatuna, adakah Tuhan-Tuhan kita khairun lebih baik, am huwa atau dia, ma darabuhu tiada telah melemparkan mereka akannya, tiada telah melemparkan mereka akannya, laka kepada engkau, illa melainkan, jadalah sebagai bantahan. Balhum bahkan mereka, kaum hasimun, orang-orang yang suka berbantah. Ayat yang ke-59, in huwa tiada ia illa abdun melainkan hamba. Tiada ia melainkan hamba. An'amna telah kami beri nikmat. Alaihi atasnya. Wa ja'alnahu dan telah kami jadikan akannya masalan satu perumpamaan li Bani Israel bagi Bani Israel. Baik, ayat yang ke-60 pula. Walau dan jikalau, nasya'u kami kendaki, la ja'alna nescaya telah kami jadikan, minkum daripada kamu, malaikata malaikat fil ardi di bumi,
Yahtalifun, mereka menggantikan. Mereka menggantikan. Baik, saya semula ya. Ayat yang ke-57 dulu. Walamma duriba ibnu Maryam. Dan manakala telah dijadikan ia akan anak Maryam, masalan satu contoh. Iza qaumuka, tiba-tiba kaum engkau ni kaum Nabi lah, kaum Muhammad, kaum Nabi. Minhu daripadanya, yasiddun, mereka bersorak. Manakala Allah contohkan kepada tentang wahyu berkaitan dengan anak Maryam, perumpamaan anak Maryam, iaitu orang-orang musyrikin. Orang musyrikin ni kaum muka ni, orang musyrikin, mereka bersorak. Bersorak ni maknanya mereka ketawakan. Itu maksudnya. Mereka bersorak mengetawakan. Ketika itu katanya, mengikut cerita ayat ni, ketika itu turun firman Allah, surah Al-Anbiya ayat 98. Berbunyi, innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam. Sesungguhnya kamu, apa yang kamu sembah daripada selain Allah itu akan jadi bahan kayu api neraka atau bahan bakaran neraka. Bila dia dengar kata-kata itu, mereka tertawakan. Orang musyrikin ketawakan atau bersorak. Wa qalu, dan telah berkata mereka, ahalihatuna khairun am huwa. Dan telah berkata mereka, orang musyrikin ni, adakah Tuhan kita ni lebih baik atau dia? Maknanya dia ni katanya dipulangkan kepada Isa, kepada Nabi Isa katanya. Mana Tuhan kita lebih baik atau dia? Ma darabu laka illa jadala. Tiada telah melemparkan mereka akannya kepada engkau melainkan sebagai bantahan. Mana apa yang balas oleh mereka, itu adalah sebagai satu bantahan. Balhum kaumun khosimun. Bahkan mereka kaum khosimun, orang-orang yang suka berbantah. In huwa illa abdun. Tiada ia melainkan hamba. Ia ni maknanya balik kepada Nabi Isa. Sebab cerita ni cerita Nabi Isa, contoh Nabi Isa tadi. Tiada ia melainkan hamba, iaitu Nabi Isa itu adalah hamba Allah. An'amna alaihi, telah kami beri nikmat ke atasnya. Nikmat kepada Nabi Isa ni ialah salah satu nikmat yang Allah berikan, ialah pangkat kenabian. Wa ja'alnahu masalan, dan telah kami jadikan dia masalan, iaitu satu contoh li Bani Israel, bagi Bani Israel, atau satu perumpamaan untuk Bani Israel, yang mana Allah telah menciptakan Isa ini tanpa ada bapa. Walau nasya, dan jikalau kami kendaki, la ja'alna minkum malaikatan, nescaya telah kami jadikan daripada kamu malaikat-malaikat fil ardi, di bumi, yahtalifun, mereka menggantikan. Maksudnya kalau Allah mahu, Allah tukar kamu, Allah binasakan kamu, ditukar dengan malaikat-malaikat duduk di bumi, kalau Allah mahu. Baik, kita balik semula kepada perkataan 50, ayat yang ke-57 tadi. Walamma duriba. Duriba itu majhul. Kalau ma'rufnya doroba. Kalau ma'ruf dia doroba.
Yang doroba 3 huruf, mudhari'nya yadribu. Ya. Yadribu. Masdarnya dorban. Doroba yadribu dorban. Jadi daripada doroba ni adalah perkataan yang banyak makna. Ya, dalam Quran. Jadi kena ingat, kena sesuaikan. Ya, kena sesuaikan ayat. Jadi asal makna ialah pukul. Cuba buka kamus makna asal daripada doroba ni. Buka kamus. Bab dot. Ya. Dot. Sod dot. Tozo. Sod. Benar. Abjad dia apa? Ya. Lepas sin sod dot. Lepas sin sod dot. Buka dot. Kemudian jumpa dot, ambil raw. Ya. Dot raw. Ya. 227. Tak dengar. 227. Ya. Ini yang baru ke yang lama? Sebab ada yang guna baru, ada yang guna lama. Yang lama kalau yang baru? Yang baru apa? 227. Yang baru pun tak jauh ya kalau nak ikutkan. Antara yang lama dengan yang baru, ya sebenarnya tak berapa jauh sangat ya. Jadi cuba buka dalam 227 yang siapa yang ada baru ya. 227, kemudian cari yang berdekatan dengan 227 ni ya. Tapi rasa jauh juga dia punya apa ni, antara beza dia ya. Antara lama dengan baru ni jauh juga dia punya beza dia. Yang lama 227 ya. Satu. 197. Ya, ini yang baru ya. Yang baru 197. Okey, siapa yang ada baru tu? 197. Buka ya sebelah kiri. Sebelah kiri bawah ya. Baris yang ke berapa tu? 2, 4, 6, 8, 9. Ya, 9 ya. Itu adalah perkataan doroba. Yadribu dorban. Ya, maknanya ya daripada perkataan dorba, mana memukul. Ya, jadi perkataan doroba ini adalah perkataan yang saya katakan paling banyak ya dalam Quran. Ya. Jadi jangan kita berpegang doroba dengan makna pukul saja. Ya. Doroba ni sesuaikan dengan ayat. Tapi kalau selalu ada masal, contohnya, masal itu maknanya doroba dengan makna contoh. Contohnya bisa kata doroballahu masalan. Telah mencontohkan oleh Allah akan satu perumpamaan. Itu mana doroba, situ mana perumpamaan. Kalau duriba di sini dengan makna dijadikan. Telah dijadikan. Ya. Terkadang juga makna duriba dengan makna ditimpakan. Duribat alaimuz zillah. Telah ditimpakan ya ke atas mereka kehinaan. Itu duribat ya. Jadi tengok ayatlah. Kalau tak sesuai dengan makna pukul, jangan terjemah pukul. Cari makna lain. Misal kata kalau batu sesuailah idrib bi asaqal hajar. Pukullah oleh engkau dengan tongkat engkau akan batu. Itu sesuailah. Makna pukul. Ya. Kadang dalam perang kalau ada masalah. Masalah sendiri dah contoh, tapi masalah jangan terjemah contoh. Perumpamaan.
Telah doroba kita terjemah contoh, masalan terjemah perumpamaan. Telah mencontohkan ia oleh Allah akan satu perumpamaan. Macam tu. Ya. Sebab itu kalau dalam Quran perkataan doroba atau yang ditasrifkan daripada doroba, mudhari' yadribu atau amar idrib, asal daripada doroba lah. Pecahannya macam mana? Tengok ayat. Kalau diterjemah dengan makna asal pukul tak boleh, tak cantik, tak kena, mesti cari makna lain. Ya. Cari makna lain. Jangan letak makna pukul. Okey. Doroba, dia punya mudhari'nya yadribu. Mengikut kamus tadi ya. Doroba yadribu, masdarnya dorban. Ya. Makna memukul. Kalau fil amarnya daripada yadribu, apa amar dia? Idrib. Idrib. Nahinya la tadrib. Ya, la tadrib. Isim fa'ilnya kena wazan fa'ilun. Doribun. Ya. Mana yang memukul. Doribun. Isim maf'ulnya kena wazan maf'ulun. Madrubun. Mana madrub tu mana yang dipukul. Kalau contoh yang dicontohkan. Ya. Okey. Kemudian kita tengok pada ayat yang 58. Kita jumpa perkataan dorobu juga daripada makna doroba tadi. Ya. Tapi di sini sesuai dengan makna telah melemparkan mereka atau dengan makna telah kalau makna mencontohkan rasa macam tak kena. Ya. Kalau nak rasa letakkan contohkan sesuai boleh juga. Tiada telah mencontohkan mereka akannya kepada engkau melainkan sebagai jadalan, bantahan, perbantahan. Kalau sesuai, manakan contoh, letakkan. Tak ada salahnya. Ya, mereka mencontohkan Tuhan Isa dengan Tuhan dia. Macam Tuhan Isa dengan dia. Jadi itu boleh. Melemparkan tu sesuai lah dengan makna dia melemparkan hujah tu. Ya, hujah dia hujah yang hanya untuk buat bantahan saja. Dia tak setuju. Dia melemparkan hujah. Sesuai lah situ. Ya. Okey. Perkataan hosimun. Agak-agak isim apa ni? Hosimun. Isim fa'il. Tapi isim fa'il ini dia tidak berbaris panjang. Simun, fa'ilun, tak ada. Hosimun. Ya, ada jenis isim fa'il yang sedemikian. Hosimun. Tapi kita kena cari juga kedudukan madi sin, mim. Ya, lepas jim, ho. Ya. Lepas ho. Ho, sod, mim. Cuba cari ho, sod, mim. Ya. Siapa jumpa bagi tahu awal-awal dulu. Ya, supaya yang lain dapat apa. Cari ho, sod dengan mim. Ya. 117. Kamu siapa tu? 117 jauhnya. Oh, jauh tu. Oh. Lama jauh sangat, ya. Dia punya jarak memang cukup jauh. Jadi kalau kamu baru cuba cari ya ho, sod dengan mim, ya. Siapa jumpa ada tak? Ayat 8 ayat pula.
Muka surat 87. Siapa yang ada buku baru? Lapan puluh tujuh sebelah kanan bawah. Ya, jumpa tak? Sebelah apa bunyi dia bawah ya? 2, 4, 6, 7. Baris yang ketujuh kanan. Baris 7 kanan. Yang baru muka surat 87 sebelah kanan baris bawah dari baris yang ketujuh ya. Khosoma yahsimu khosman. Khosman. Ya. Jadi perkataan itu adalah daripada perkataan ya khosoma. Yahsimu khosman. Kalau makna ya berbantahan ya dia kena wazan 4 huruf khosama. Ya. Khosama boleh makna berbantah-bantahan. Tahosoma, ihtasoma ya itu dengan makna berbantah-bantahan. Ya. Jadi walau macam mana kita nak mencari perkataan khosimun ya mesti cari daripada perkataan khosot mim. Baik, kita dah jumpa sekarang khosoma mudhari'nya apa? Yahsimu. Yahsimu. Amarnya apa kalau yahsimu? Ihsim. Ya. Ihsim. Nahinya la tahsim. Isim fa'ilnya khosimun, pendek khosimun. Ya, isim maf'ulnya maf'ulun. Isim maf'ul dia tak lari ya, mahsumun. Ya. Dia ada jenis isim fa'il yang bentuk macam tu. Yang bentuk yang tak ada alif. Ya. Nak tahu? Yang kita jumpa saja. Yang kita jumpa saja dalam Quran, kita jumpa, itu kita peganglah memang ada macam tu. Ya. Dia tak semua wazan. Semua wazan ada isim fa'il yang berbentuk ya. Fa'ilun. Ya. Tapi dua bentuk ni mesti kita ingatkan. Fa'ilun dengan fa'ilun. Yang lain tu tak, yang macam khosimun ni kira terpencil lah. Yang terpencil. Tapi yang wajib kita tahu dua isim fa'il untuk 3 huruf. Pertama bunyi fa'ilun, fa'alif ain lam, fa'ilun. Yang kedua berbunyi fa'ilun, fa'ain ya lam. Fa'ain ya lam. Yang fa'ain ya lam biasanya digunakan untuk bentuk mubalaghah. Dia namanya isim fa'il. Isim fa'il sirah mubalaghah. Isim fa'il, sirah tu mana bentuk ya? Sirah tu bentuk mubalaghah. Biasanya isim fa'il sirah mubalaghah ni digunakan untuk sifat-sifat Allah. Contohnya, sifat Allah menggunakan isim fa'il yang berbentuk ya. Rahimun, alimun, hakimun. Ingat tak? Ya, Allah gunakan isim fa'il yang bukan alimun, bukan. Alimun, rahimun, jalilun, macam tu. Ya. Dia adalah isim fa'il tapi sirah mubalaghah. Sirah mubalaghah ni bentuk mubalaghah. Mubalaghah ni maknanya yang melampau-lampau lah. Contohnya kita terjemahkan pada sifat Allah Rahimun, amat penyayang. Ar-Rahim, maha penyayang. Kalau ada alif lam, Ar-Rahim, maha penyayang. Macam tu.
Tapi kalau kepada manusia, ya, kebanyakannya dia tak boleh guna sifat mubalaghah macam tu, bentuk isim fa'il mubalaghah. Dia gunakan biasa. Contohnya perkataan alimun. Seorang yang alim, seorang yang mengetahui. Alimun. Macam tu, ya. Dan juga ya, isim fa'il juga, ya, yang berbentuk rahimun, ya. Tengok kalau dia punya isim fa'ilnya tengah dia isim fa'il, fi'il madinya tengah baris dhammah. Tengah dia baris dhammah, selalu wazan dia akan menggunakan ya. Cuba letak satu contoh, tulis, ya. Kaburo. Cuba letak tulis fi'il madi kaburo. Kabaro, kaburo. Fi'il madi yang tengah baris depan, isim fa'ilnya guna ya. Kabirun. Kabbayaro. Tulis, ya, tulis. Kabbayaro. Kabirun. Apa lagi yang baris tengah? Contohnya, ya, hasuna. Hasuna, hasinun. Dia punya baris tengahnya baris depan. Hasuna. Madi, ya. Hasuna. Isim fa'ilnya juga, ya, gunakan ya. Hasinun. Macam tu. Itu kelompok yang biasa tengahnya baris dhammah. Maka isim fa'ilnya dia guna ya. Ya. Okey. Kita teruskan perkataan yang ayat yang ke-59. Kita tengok perkataan, ya, an'amna. Telah menikmatkan kami. Ya, kita buang nah, tinggal 4 huruf. Alif nun ain mim apa bunyinya? Alif nun ain mim bunyinya apa? Madi. An'ama. Jangan matikan. An'ama. 4 huruf, ya, an'ama. Kalau nak jadikan fi'il amar, ya, fi'il 4 huruf ni senang je. Kebawakan. An'im. Kalau nahi, la tun'im. Ya. Jadi PL 3 boleh jadi 4. Contohnya macam an'ama ni dah jadi 4. Ya. An'ama, amarnya an'im. Ini tak payah kita tengok kamus. Kalau 4 huruf tak payah tengok kamus. Tapi kalau tak tahu juga an'ama, ya, maka kita cari kamus perkataan nun. Baik, sekarang nun ain mim, kita kena cari dalam kamus apa huruf asal baris 3 dia. Nun ain mim. Cuba cari. Lam mim nun. Ya. Nun ain mim. Bab, kalau dah jumpa bab nun, cari nun ain mim, ya. Siapa dah jumpa bagi tahu. Nun ain mim, ya. Itu buku lama. Saya nak buku baru. Buku baru, siapa pegang buku baru, ya, sebab, ya, yang nak guna buku baru ni, ya. Buku baru nun ain mim. Tak, dia punya apa? Muka surat dia dah lain, ya. Sama juga. Tak tahu dia punya makna ada perubahan kot.
Na'ama dengan na'uma. Ya. Kita cari yang lebih makna kepada nikmat. Cari yang makna kepada nikmat. Ya. Na'uma. Na'uma. Na'uma yan'umu. Nu'uman. Kemudian lagi apa? 4 huruf. Bila 4 huruf, ya, dia jadi an'ama. An'ama jadi makna nikmat. Ya. An'ama jadi nama nikmat. Daripada na'uma. Baru ada nikmat. Na'uma. Na'ima yan'amu nikmat. Na'matan. Na'ima yan'amu. Sekarang ni mana yang tak faham tu ya, yang tak faham tu, bila dah jumpa perkataan na'uma, cuba tengok atas di sikit. Atas sikit tu kan bunyi perkataan, ya, apa, na'ima dengan yan'amu, na'matan. Jumpa tak? Na'ima na'ima yan'amu na'matan. Artinya benda senang, nikmat, kehidupan na'matan tu. Kita ambil yang tu, na'matan tu. Kalau makna na'uma, kita ambil na'uma, dia masih bermakna dengan makna lembut, halus. Tengok atasnya sikit. Dalam bracket tu, ya, ditulis bawah nama. Kalau buku yang baru ni, sebelah atasnya, lepas atas na'uma. Na'uma, dia atas. Atas tu dia berbunyi na'ima, yan'amu na'matan. Na'am. Oh, berarti ada beza lah tu. Ada perbezaan lah antara buku baru dengan buku lama. Ya. Buku baru ni dikira edisi baru lah kiranya. Ya. Dah ada perubahan lah tu. Okey, walau macam mana kita ambil perkataan apa ni, na'ima yan'amu, ya, na'matan. Na'ima yan'amu na'matan. Kemudian daripada na'ima ni, bila 4 huruf jadi an'ama. Baik, sebelum dia an'ama, kita sebut yan'amu contohnya. Yan'amu dalam kamus tu yan'amu. Amarnya apa kalau yan'amu? Yan'amu, amar. Lah, lamanya yan'amu. Untuk buat fi'il amar, yan'amu. In'am. Apa? In'am. Nahinya la tan'am. Macam tu. Okey.
Kita tengok balik kepada Quran. Ayat yang ke 59 dengan 20 sama. Kita ambil 29. 59 dengan 60 sama. Dia punya perkataan ja'alna tu. Kita ambil terus kepada 60 lah. La ja'alna. Ya, ja'alna tu ja'ala lah. Ya, ja'ala. Kalau kita nak jadikan 4 huruf ja'ala, apa bunyi ja'ala kalau 4 huruf? Aja'ala. Jadi bila aja'ala, kita tak perlu kepada kamus lah. Aja'ala. Ya. Tak perlu kepada kamus. Kalau nak jadikan amar pada aja'ala, apa bunyinya? Aja'il. Di situ tak perlu kamus ya. Aja'ala, aja'il. Jadi tak perlu kepada kamus. Ya. Aja'ala, aja'il. Fil amarnya. Kalau nahinya, la tuja'il. La tuja'il. Tapi kalau 3 huruf, ja'ala, kalau tak biasa dengan mudhari' dia, kena tengoklah kamusnya. Ja'ala, yaj'alu. Ya. Masdarnya apa? Ja'lan. Ya, ja'lan. Itu adalah bab jim. Ya. Ja'ala, yaj'alu itu bab jim lah. Ya. Jadi, ya, amarnya, ya, ij'al. Nahinya la taj'al. La taj'al. Ya. Isim fa'ilnya ja'ilun. Itu memang dah masyhur lah. Ya, dalam Quran ni banyak kita jumpa perkataan ja'ilun, ya. Jadi ja'ala, yaj'alu, ij'al. Amarnya ja'ilun. Ya. Itu perkataan ni yang biasa, tak apalah kita tinggalkan. Kita ambil yang lain-lain pula. Contohnya yahlufu. Yahlufu ni kurang biasa juga. Ya. Yahlufu daripada perkataan khalifah. Selalu kita jumpa perkataan khalifatan. Jadi perkataan yahlufu ni mudhari'. Kita nak cari madinya khalamfa. Ya, cari perkataan jim ha ho ya. Jim ha ho, kemudian cari jim lam. Ya. Siapa dah jumpa jim pula. Cari kholam, sorry. Kholam. Ya. Buku lama apa? 120. Oh, jauh. Buku baru, siapa ada buku baru? 90 Muka surat 90 kanan tengah-tengah. Khalafa. Jumpa tak? Saya nak dengar berapa orang ada buku baru. 1 lagi. Angkat tangan yang buku baru. Majoritinya berapa orang? Hawa, 1. Buku baru. Lagi? Ada lagi? Ni Datin. Berapa Datin? Mak Datin tu. Buku lama ke baru? Tak dengar. Itu. Tak, saya tanya, buku baru ke buku lama? Oh, dahsyat apa? Ada dua-dua. Okey ya, yang buku baru, ya, perkataan dia muka surat 90 tengah-tengah, ya. Khalafa yahlufu khilafatan. Ya, khalafa yahlufu khilafatan. Ya, dengan makna mengganti. Itu kita, ya, macam mana kita nak mencari perkataan khalifah. Kan cari perkataan khalifah dari perkataan khalafa, baru dia boleh jadi khalifah. Cuba cari khalifah, ada tak khalifah bawah? Betul-betul bunyi khalifah, ada tak? Tengok.
Ha. Baris kedua daripada bawah kanan, khalifatun. Jamak dia khulafa. Khulafa ar-rasyidin. Jadi khulafa tu maknanya pengganti-pengganti. Ya. Pengganti Nabi dikatakan sebagai khulafa. Kalau satu khalifah macam Umar, khalifah pertama, Abu Bakar khalifah pertama, ya. Itu khalifah, ya. Jadi nak cari khalifah kena cari perkataan khulafa. Barulah jumpa khalifah. Okey. Ya, khulafa 3 huruf, balik semula kepada khulafa yahlufu. Khulafa ni 3 huruf. Kalau 4 huruf macam mana nak bunyikan khulafa? Ahlafa. Ahlafa. Kalau ahlafa, fi'il amarnya apa? Ahlafa. Ahlif. Ahlif. Ya, kalau 4 huruf senang je bunyikan ke bawah. Ya, ahlafa, ahlif. Nahinya la tuhlif. La tuhlif. Kena bari dhamma ya, la tuhlif. Okey, sekarang kita ambil 3 huruf pula. Khalafa yahlufu. Macam mana nak buat fi'il amar yahlufu? Uhluf. Nahi dia la tahluf. La tahluf. Ya. Isim fa'ilnya khalifun pun boleh. Khalifun. Khalifun. Isim maf'ulnya maf'ulun. Mahlufun. Ya. Boleh? Kalau boleh guna ya, macam kita sebut, macam perkataan khalifatun, itu isim fa'il tu. Tak mesti. Itu yang mesti ada dhamma tu biasa mestilah. Tapi ada juga kes-kes saya kata dia tidak ada dhamma tengah. Jadi dia boleh bunyi khalifah. Itu kebiasaan, kebiasaan disebut. Jadi macam mana perkataan khalifah, khalifah itu boleh jadi isim fa'il. Dan juga kalau nak jadikan alif pun boleh, Nora. Kalau saya kata nak jadikan alif, contohnya kita bunyikan khalifun pun boleh. Mana isim fa'il wazan fa'ilun. Ya, khalifun mahlufun pun jadi fi'il, isim fa'il. Alang-alang dah sampai bab ni, kita tengok dalam muka surat tu juga yang sebelah kirinya pula. Ya, sebelah kiri atas perkataan berbunyi khalaqa yahluku. Sebelah atas. Jumpa tak? Khalaqa yahluku dengan makna kalau kita biasa dalam Quran kita letak makna iaitu menciptakan. Di sini dengan makna menjadikan atau membuat. Jadi kita dalam Quran kita membezakan dengan makna menciptakan. Macam khalaqas samawati, telah menciptakan langit-langit dan bumi. Jadi sekarang khalaqa mudhari'nya yahluku, masdarnya khalqan. Khalqan, okey. Kalau khalaqa yahluku khalqan, amarnya apa? Amar yahluku. Uhluk. Nahinya la tahluk. Isim fa'ilnya khaliqun. Khaliqun. Isim maf'ulnya mahlukun. Makhluk. Mana yang diciptakan, yang dijadikan, makhluk. Jadi nak cari perkataan makhluk, berasal daripada khalaqa. Khalaqa baru jumpa makhluk.
Cuba tengok bawah-bawah ada tak makhluk? Ada tak bawah-bawah makhluk? Tengah-tengah ada tulisan makhluk. Makhlukun. Ya. Makhlukun yang dijadikan atau bahasa kita sebut makhluk. Kalau ikutkan wazan, makhlukun yang dijadikan. Maksudnya ialah makhluk, ya. Dan perlu tahu juga ada perkataan ya daripada khalaqa ini dengan makna ya akhlak, ya. Akhlak, ya. Dengan makna perangai, ya. Perangai. Itu makna akhlak. Itu dah makna apa? Dah makna akhlak, Itu dah makna akhlak. Tapi kita nak ambil tadi perkataan menjadikan atau cipta. Khalaqa yahluku khalqan, itu yang kebiasaan diletak dalam Quran, ya. Yang Quran biasa letak. Baik, ya. Last sekali, cuba kita cari perkataan yang diri kita sendiri selalu sebut manusia. Ya. Manusia. Ya. Daripada perkataan nasiya. Cuba cari nun sin ya. Ya. Nun sin ya. Cuba cari perkataan nun. Ya. Nun kemudian sin. Ya. Nun sin alif ke nun sin ya? Itu kena carilah. Ya. 421. Kalau yang buku lah baru, ya. 421 sebelah atas baris yang kedua 467. Dengan buku baru. Buku baru 421. Kalau buku lama lagi ke depan kok. Tapi baris sama pula, ya. Baris sebelah kanan 2, 4, 6, 7, betul ya? Baris sama ke? Dah jumpa yang lama? Cari. Datin pakai kanta tu. Besar kanta dia tu. Baru beli lagi. Kalau tak nampak tak tahulah. Muka surat apa tu? Tak yang 45 sejauhnya 2, 4, 5. Jauh tu. Beza antara okey. Dah jumpa dah? Tapi baris sama kan? 2, 4, 6, 7. Sebelah kanan, ya? Belah kanan. Kanan 7 kan? Sama barisnya. Hanya muka surat. Muka surat dia jauh lah. Ya? Jauh lari dia apa sebab tu? Jauh ke depan. Okey, ya. Cuba tengok. Nasya mudhari'nya yansa. Ya, masdar dia nasyan atau nisyanan. Makna ialah lupa. Tiada ingat. Ya. Tiada ingat. Jadi, ya, perkataan nasya, ya, mudhari'nya yansa, nasyan, itu masdar dia. Ya, itu yang kita jumpa daripada perkataan, ya, manusia ni yang kita sebut manusia, ya, adalah daripada perkataan nasya. Ya. Nasya.
Cuba tengok ada bawah kalau mansiun. Mansiun. Bawah dia. Yang dilupakan. Agak-agak isim apa ni? Mansiun. Ya. Mansiun. Mansiun ni sebenarnya isim fa'il sebabnya ya dia daripada 4 huruf. Ansa. Ansa. Yunsi. Ya, yunsi. Ya. Nanti ya kita tengoklah pada kedudukan. Kadang dia letak makna yang bersesuaian. Ya, tapi kita ikut wazan lah. Kita ikut. Mansuyun. Tak, mansayun. Mansayun. Ya. Ya. Baris saja ditukar. Ya. Jadi artinya perkataan manusia ini, perkataan manusia adalah daripada asal usul bahasa, iaitu ya nasiah. Ya. Dan perkataan insan manusia adalah daripada perkataan nasiah. Ya. Jadi artinya manusia ini adalah diciptakan dalam ya keadaan apa? Lupa. Ya. Sebab itu tidak hairanlah ya kalau kita ada sifat lupa. Ya. Sebab sifat lupa itu adalah salah satu sifat memang fitrah manusia. Fitrah. Ya. Agak-agak macam mana kalau nak buat fi'il amar? Daripada kita jumpa sekarang, nasiya, yansa. Nasiya, yansa. Kalau nak buatkan fi'il amar, cuba buat. Ini mu'tal akhir ya. Mu'tal akhir. Insa. Buang saja maksurah akhir tu. Alif maksurah akhir tu. Buang. Yansa. Buang maksurah akhir. Jadilah nun mati. Tak boleh bunyi tambah alif. Jadi bunyinya insa. Sin saja ya. Tak ada alif maksurah dia. Insa. Nahinya la tansa. Dalam Quran kan jumpa la tansa nasibaka minad dunya. Jangan kau lupa bagian kamu di dunia. La tansa. Ya. Jadi insa la tansa. Ya. Kalau isim fa'ilnya fa'ilun. Fa'ilun. Nasyun. Nasyun. Kalau isim maf'ulnya maf'ulun. Maf'ulun. Mansuyun. Mansuyun. Ya. Okey, alhamdulillah. Dah pandai dah, banyak pandai. Ya. Syukur alhamdulillah. Ya. Baik ya, kita sekadar itu dulu untuk hari ini. InsyaAllah kita akan sambung semula akan datang. Ya. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasulul karim.